وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. قوله وكتمان شيء مما أمروا mustahil lah ni yang mustahil. Wa yastaifu hakim alaihi salatu wasalam adadu hadhihi sifati wa hiya al-kadhibu wal qinatu bi fi'li shay'in mimma nuhiya anhu nahya tahrim aw karahatin wa kitman shay'in mimma umiru bi tablighi lil khalqi. Dan mustahil lagi menyembunyikan sesuatu daripada perkara yang disuruh sampaikannya kepada makhluk. Qauluhu wa kitmanu syai'in mimma umiru bi tablighihi ay walau sahwan, walaupun secara terlupa, tak ingat nak kabur, gitu maksudnya. Menyembunyikan sesuatu, walaupun terlupa, bukan sengaja sembunyi, dengan lupa sekalipun. Kenapa? Li'anna sahwa la yajuzu alaihim fil ahkam allati yuballighunaha 'anillahi ta'ala. Kerana lupa itu tidak harus pada para nabi, tidak harus pada hukum-hukum yang disuruh sampaikan hukum tersebut daripada Allah. Lupa nak beritahu hukum. Jadi contoh kata nabi menyembunyikan amalan perbuatan ataupun ibadat tertentu daripada umat. Tak, benda hak Tuhan suruh khabar, nabi tidak akan sembunyi, jangan sembunyi. Wa in jaza alaihim fi ghairiha, walaupun harus ke atas para nabi ni pada selain daripada hukum, harus. Hukum ni mesti kena khabar belaka. Tak ada satu-satu pun yang nabi sembunyikan. Ada pun benda lain boleh jadi nabi tak beritahu kerana tak wajib. Okey. Waqad jaza as-sahwu. Jaza bukan jaza kitman. Waqad jaza as-sahwu alaihim fi ghairiha. Dan katanya wa in jaza walaupun harus lupa ke atas para nabi pada selain hukum. Ni bincang bab lupa ni. Jadi lupa bab hukum nabi tak lupa. Tak ada, mustahil berlaku lupa pada menyampaikan hukum. Nabi tak terlupa untuk menyampaikan hukum. Ballagha risalah wa addal amanah, selesai. Wa nasahal ummah wa tarakaha ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Jadi tak ada sesuatu pun yang Nabi sembunyikan daripada hukum. Wa in jaza alaihi, walaupun harus lupa ke atas para nabi fi ghairiha fi ghairi ahkam. Adapun lupa pada selain hukum boleh, harus berlaku. Faqad saha, sungguh dia telah lupa Nabi sallallahu alaihi wasallam fi salati. Nabi pernah berlaku lupa dalam sembahyang. Yang di ulama bilang antara 4 kali 5 kali gitulah. Dalam 4-5 kali berlaku lupa. Dan lupa itu pada keadaan yang berbeza, bukan keadaan sama. Ni lupa tahiyat awal, ni lupa rakaat, pendek rakaat. Jadi pada keadaan yang berbeza. Sepanjang Nabi hidup mengimamkan para sahabat itu, banyak tu saja Nabi lupa, 4-5, lebih kurang 4-5-6 gitu je. Dia tengok ni dalam Subulus Salam tu ada sebut. Boleh tengok je, senang je cari je, kan je Google. Mawatinus sahwi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tempat-tempat Nabi lupa. Dalam sembahyang Nabi pernah lupa. Lupa sebab apa? Sebab lalai ke sebab lara? Lakin bishtighal qalbihi, tapi lupa itu dengan sebab sibuk hatinya bi ta'zimillah ta'ala. Sibuk hatinya dengan membesarkan Allah Ta'ala. Hati dia tu tengah ingat ke Tuhan. Siapa tak ingat dalam sembahyang? Dia tak ingat dia dalam sembahyang sebab nak mengagungkan Tuhan.
Wa ila hadzal ma'na, dan kepada makna inilah asyara ba'dhum, mengisyaratkan oleh sebahagian para ulama biqaulihi, katanya buat nazar, ya sa'ili an rasulillahi kaifa saha wasahhu min kulli qalbin ghafilillahi qad ghaba an kulli syai'in sirruhu fasaha amma siwallahi fatta'zimu lillahi. Ya sa'ili an rasulillahi kaifa saha, wahai orang yang bertanya tentang Rasulullah, kaifa saha, bagaimana Nabi boleh lupa? Wassahu min kulli qalbin ghafilillahi, dan padahal lupa dari setiap hati yang lalai itu, lahin ialah satu lara, ialah kelalaian. Lupa daripada hati yang lalai itu satu lahin, satu lara, satu perbuatan lara. Hati tak ingat Tuhan, lara. Macam mana hati tak ingat ni? Hati yang lara, hati yang lalai. Jadi macam mana Nabi boleh lupa? Kaifa saha qad ghaba an kulli syai'in sirruhu fasaha, sungguh telah hilanglah baginda dari setiap sesuatu. Sirruhu, hilanglah sirnya, hilang. Hati Nabi itu hilang, luput daripada setiap sesuatu. Fasaha, lalu Nabi lupa. Ini diibaratkan maqam fana. Maqam fana. Hati Nabi itu dah ingat. Qad ghaba sirruhu an kulli syai'in, telah lenyaplah hatinya dari setiap sesuatu. Telah lenyapnya, qad ghaba sirruhu an kulli syai'in, telah lenyapnya hati baginda dari tiap sesuatu. Jadi hati dia dah ingat dah benda lain. Fasaha amma siwallah, lalu dia lupa dari selain Allah. Saha amma siwallah, lupa dari selain Allah. Bukan lupa dari Allah, lupa daripada selain Allah. Apa selain Allah? Masuklah sembahyang. Dia lupa dia sedang sembahyang. Sebab apa? Sebab hatinya dah lenyap daripada selain Allah. Dengan Allah sahaja sehingga lupa dia dalam sembahyang. Fasaha amma siwallahi amma siwallaha fatta'zimu lillahi. Beliau kedua, maka ta'zim, keagungan itu milik Allah. Keagungan itu milik Allah. Jadi di sini para ahlilah ulama mentafsir dan mentakwilkan lupa baginda Nabi SAW sesuai dengan maqam kerasulan, yang mana hati yang lalai itu tidak patut ada. Bagaimana boleh lalai? Hatta para awliya yang tertentu pun hati mereka kadang Allah Ta'ala ikat hati mereka dengan Tuhan. Tiba-tiba hati para Nabi tentu lagi terikat dengan Tuhan. Hati Nabi tentu tidak putus-putus ingat ada Tuhan. Maka bila begitu, macam mana berlaku lalai? Lalai dalam sembahyang, lupa dalam sembahyang bukan sebab tak ingat, bukan sebab lara, bukan sebab hati itu gundah gulana, bukan. Tetapi kerana terlampau ingatnya Allah sehingga lupa selain pada Allah. Lupa selain daripada Allah. Itu ibarat daripada maqam fana. Qauluhu ma huwa minal a'rad. Salah. Jadi itulah dalam masalah ni, bila berkaitan Nabi, hendaklah kita beradab dengan mentakwilkan apa yang berlaku tu dengan yang layak. Sambung lagi baca matan. Wa yajuzu fi haqqihim alaihimus salatu wassalamu ma huwa minal a'radil bashariyah. Dan harus pada hak para nabi alaihimus salatu wassalam apa yang perkara yang daripada sifat kemanusiaan, allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyah, yang tidak membawa kepada kekurangan pada darjat kedudukan mereka yang tinggi. Qauluhu ma huwa minal a'rab, harus pada nabi barang daripada sifat-sifat. Kharaja bihadzal qaidi, keluar dengan qaid ini,
Ma huwa minal a'ra' itu keluar sifatul uluhiyyati, sifat ketuhanan. Sifat ketuhanan. Bila sebut a'ra', maknanya tak masuk sifat ketuhanan. Fala tajuzu alaihim, tidak harus, mustahil sifat ketuhanan daripada Nabi, tak berlaku. Khilafan liman adallahumullahu fi ja'lihim sayyidana Isa ilahan. Menyalahi ini, perkataan ini mukhalifan, menyalahi liman adallahumullah, bagi orang yang Allah Ta'ala sesatkan mereka pada menjadikan mereka Sayyidina Isa Tuhan. Itu golongan Nasrani. Man adallahumullah ni Nasrani. Nasrani kata Isa itu Tuhan kan. Jadi pada Nabi Isa tu ada sifat ketuhanan, sifatul uluhiyah, padahal tidak. Sifat Tuhan memang tak termasuk dah. Wa innama kharajat sifatul uluhiyyati, dan hanya saja keluar sifat ketuhanan bihadzal qaid, dengan qaid ini, li'annal a'radha khassatun bi sifatil hawadith, kerana lafaz a'rad itu khusus bagi sifat-sifat makhluk. Bila a'rad al-bashariyah, sebut a'rad tu faham tak bahawa sifat Tuhan tak lah sama sekali. Sebab sifat Tuhan tidak dipanggil sebagai a'rad. Sifat Tuhan tidak dipanggil sebagai a'rad. Nampak tak? Jadi kita biar kena kenal lah mana Tuhan, mana makhluk, mana sifat Tuhan, mana sifat makhluk. Dah, mana sifat, mana benda hak qadim, benda tak qadim. Ni Arash pun boleh kata tak tahu qadim kata tak. Berat benar. Aduh lah. Tak percaya. Hak dah tu tak percaya, hak dah percaya lagi. Nampak dalam Quran ada orang hak setuju tapi akhir tarik balik lah, bosan tu. Ngaji master muguru dah. Tapi dia kata, dah dia jawab, dia kata, dah entah tahu mana arah. Entah tengok arah. Oh, jawab gitu. Senang jawab dah, tahu mana Tuhan, tak tengok Tuhan. Kata itu. Dah. Arah takkan nak kata dia tak. Dah makhluk. Akhir tarik balik dah. Baru Isa kedok. Patut gitu awal-awal tolak. Patut dia patut tak boleh tubik dah keluar. Tak boleh keluar video dah. Akidah mendasar. Kalau tanya budak-budak tahu dah. Selain Allah. Jadi a'ra, bila sebut a'ra tak masuk dah sifat Tuhan. Qauluhu al-bashariyah. Sifat-sifat a'ra basyariyah, sifat kemanusiaan. Ai al-muta'alliqati bil bashari, yang berkait dengan manusia. Siapa itu bashar? Wahum banu Adam, anak Adam lah. Summu bidzalika, dinamakan anak Adam dengan bashar. Summu ai sumuhum, dinamakan mereka, yakni anak Adam itu bil bashar. Kenapa anak Adam nama bashar? Libuduwi basharatihim, kerana zahir kulit mereka. Wa basyarah tu apa? Basyaratihim wa hiya zahirul jildi, iaitu zahir kulit, dipanggil basyarah, kulit kan. Kerana nampak kulit. Jadi jin tak nampak kulit. Makhluk tak tahu betul kan, dia dah tahu lah. Tidak nampak, tidak ada kenampakan kulitnya. Kita nampak kulit. Wa kharaja bihadzal qaidi, keluar dengan qaid ini mana? Sifat manusia al-a'radul muta'alliqatu bil malaikati, sifat-sifat yang berkait dengan malaikat. Sifat malaikat pun a'rad juga. Sifat dia makhluk kan. Jadi a'rad apa? A'rad malaikat tak masuk ni. Fala tajuzu alaihim, maka tidak harus ke atas mereka, ke atas para nabi. Nabi bersifat-sifat malaikat? Tak ada tu sifat malaikat. Ada tu. Ada ta'liq, ada tu nota kaki tu. Boleh. Qauluhu wa kharaja bihadzal qaid al-a'raf al-muta'alliqatu bil malaikati fala tajuzu alaihim. Fa wujubu adamil akli, wajib tidak makan. Ats-tsabiti lil malaikah, yang sabit bagi malaikat, la yajuzu fil anbiya, tidak harus pada para nabi. Jadi malaikat wajib tak makan. Sifat dia sifat wajib bagi malaikat kan.
Wajib syar'i yang Tuhan cover ni makna malaikat tak makan. Jadi tidak makan tu sifat wajib malaikat tu tidak berlaku pada Nabi. Makna Nabi tidak wajib makan. Dan Nabi wajib makan ke? Nabi wajib makan tak? Nabi wajib makan tak? Bila kata malaikat sifat wajib dia tak makan, Nabi benar? Benar? Ya? Jawapannya harus lah. Harus lah. Kan bincang bab harus ni kan. Bukan Nabi wajib makan. Nabi wajib makan. Malaikat tak wajib makan. Itu sifat wajib pada malaikat. Sifat wajib bagi malaikat tidak makan. Sifat wajib bagi Rasul makan ke? Tak. Harus. Makan itu harus bagi Rasul. Okay. Habis. Khilafan li jahalatil Arab. Ini pandangan ini menyalahi bagi orang-orang Arab yang jahil. Jahalah jamak jahil. Jahalatil Arab idafah. Jahalatil Arab mana orang-orang jahil di kalangan Arab. Mana? Musyrikin Mekah ni. Fi za'mihim, pada dakwaan mereka, annar rasula yakunu muttasifan bi sifatil malaikah, bahawa Rasul itu Nabi Muhammad adalah ia bersifat sifat malaikat. Dia kata kalau dia tu Nabi mesti dia kena sifat macam malaikat. Kalau dia Nabi, dia kan qalu ma li hadzal rasul la ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq. Ya'kulu at-ta'am wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'am. Apa Rasul ni makan makanan lepas tu jalan kat sungai, jalan kat dekat pasar. Sepatutnya dia tu malaikat. Laula unzila alaina malaikatan, kenapa tak turun pada kami malaikat? Jadi mereka mendakwa Rasul tu sepatut bersifat-sifat dengan malaikat. Fala ya'kulu, patut Nabi tak makan. Wala yashrabu, tidak minum. Tujuan mereka kata itu wa tawassalu bidzalika, mereka menjadikan wasilah hujah tersebut, mereka gunakan wasilah ila nafi risalatihi, untuk menafi kerasulan Nabi ya. Tujuannya nak kata mereka tak mau beriman Nabi Muhammad ni, tak mau beriman dengan Muhammad bin Abdullah ni. Tujuannya mereka katalah patutnya Rasul ni sifat malaikat lah, tak makan tak minum, baru kita nak ikut. Ni kalau macam kita juga apa nak ikut lah. Ini kama hakallahu, sebagaimana Allah Ta'ala menghikayatkan, kama haka Allah Ta'ala anhum, tentang mereka fi qawlihi, pada firman-Nya, wa qalu, mereka yakni musyrikin Mekah berkata, ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'am, apa gerangan Rasul ini dia makan makanan, wa yamshi fil aswaq, dan berjalan di pasar-pasar. Rasul apa begini ni? Al-ayat ay akbilil ayat, sempurnakan ayat tu. Jadi itu tak betul lah. Walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan wa lalabasna 'alaihim ma yalbisun. Tuhan kata tu, kalau kami jadikan Rasul tu malaikat, kami akan jadikan dia lelaki manusia, dan kami akan pakai macam mana kamu pakai. Sebab apa? Kalau malaikat turun dalam rupa dia, takkan ada orang berani pergi dekat. Tak boleh nak sampai ke risalah. Tak boleh sampai risalah, dah pelik ni. Nak suruh kita, kenapa kita ikut dia? Dia orang lain. Tapi bila Tuhan kata kalaulah iftirak dah, jadalan. Kalau jadi malaikat Tuhan kau pakai macam manusia, supaya orang tak takut. Jadikan dia macam manusia, dah pakai macam pakaian kamu. Barulah boleh bergaul dengan manusia untuk menyampaikan risalah. Jadi pendek katanya Rasul ni manusia lah, manusia. Mereka hanya menggunakan hujah tersebut untuk wasilah, untuk menafikan kerasulan Nabi. Qawluhu allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyati, yang tidak membawa kepada kekurangan pada darjat ketinggian, darjat mereka yang tinggi. Ay manazilihimil murtafi'ah, maratib manazil samalah kedudukan mereka yang tinggi.
Wa kharaja bihadzal qaidi, keluar dengan qaid ini, al-a'radul bashariyatu allati tuaddi ila naqsin fi maratibihim. Maka keluar daripada situ sifat-sifat kemanusiaan yang membawa kepada kekurangan pada martabat mereka. Contoh, kal umuril mukhillati bil muru'ah, seperti perkara yang mencacatkan maruah. Perkara-perkara yang mencacatkan maruah. Wa adamil salamati an kulli ma yunaffiru, dan tidak selamat daripada setiap perkara yang meliarkan. Tidak selamat daripada perkara yang meliarkan. Nabi ada benda menyebabkan orang lari daripada dia. Meliarkan menyebabkan orang lari, orang tak boleh dekat. Yang meliarkan orang, yang melarikan orang daripada dia. Lepas tu, wa kullu, jumpa dah. Salah buka kat mana buka? So apa? 38 kitab dia. Betul dah? 38. Ke duk martabat mana dah? Ni kitab dia lah. Tekoh mana? Tu. Betul umur Ibrahim 38 tu. 38. Pada martabat mereka boleh meliarkan. Dan wa kulli ma yukhillu bi hikmati bi'thatihim, dan setiap perkara yang mencacatkan hikmat kebangkitan mereka. Itu Nabi mustahil tu. Sifat-sifat manusia yang menyebabkan mencacatkan, yang boleh mencacatkan hikmat Allah Ta'ala bangkitkan mereka. Apa hikmat dia? Wa hikmati bi'thatihim wa hiya ada'u syara'i, iaitu menunaikan syariat, wa qabulil umami lahum, dan menerima umat bagi mereka. Jadi sifat-sifat yang mencacatkan ni mustahil. Mereka, sebab Nabi ni tugasnya nak menunaikan syariat dan nak suruh orang terima. Bukan sekadar nak menyampaikan syariat, tapi penerimaan masyarakat kena ada. Jadi perkara yang melawan dua perkara ni, perkara itu mencacat kepada hikmat dibangkitkan Nabi. Itu mustahil. Jadi apa dia kata? Termasuk tu wala khala fi dzalika, termasuk pada demikian itu al-aklu 'ala tariq, makan di jalanan. Waktu mencacatkan maruah lah. Nabi makan tengah jalan. Makan di jalanan lah. Itu mencacatkan maruah. Ini mencacat maruah lah ni. Zaman tu mencacat maruah, zaman sekarang ni kita tengok juga cacat maruah. Ada contoh makan jalanan, mungkin tempat kita ni kalau restoran tu kita kata situasi lain lah. Contoh makan di jalanan tu ada nasi ke, makan tepi jalan. Orang tengok je, kita dah makan orang tengok. Tak, ini apa dah? Pesyarat FKI. Makan burger tepi ni gajah menyusul. Menyusul makan burger. Belajar tengok je. Terpaksa Maggi belah dua. Jadi dah faktor tu kalau orang belanja dah cacat baru. Jadi sebab dia boleh memecahkan hati orang. Boleh memecahkan hati orang, menyebabkan mengguriskan hati orang. Jadi tak boleh makan itu. Pada zaman tu jelas lah, bahkan itu syarat sikoh, syarat apa nama sikoh mu'adil pun gitulah dah. Adil. Sama sekarang ni mungkin di lain sikit lah. Macam kedai-kedai makan tu mungkin kita nak kata dah lah sampai selera tu dah, sebab makan tempat khusus. Makan tengah jalan, benda-benda yang besar lah, bukan tak boleh rasa. Benda kecil, coklat ke kacang, tu dah benda. Kamedi makan ni drive thru. Makan tutup. Tu. Tapi makan tepi jalan tengah orang tengok. Jadi tak mencacatkan maruah. Allah. Tadi baru ceramah kat Sejid. Siang ni?
Mana? Tadi baru ceramah kat Sejik. Nampak tak? Orang makan tengah jalan ustaz kata. Boleh tahan kau lah. Lepas tu tak tahu pula. Jadi ada tak kenal lah tu tak? Cuma kalau macam restoran tu mungkin keadaan lain lah. Zaman dulu tak ada lah sebegitu makan di tempat-tempat makan itu. Tempat makan khusus tu. Wal hirfatu wa dzalika wa dakhala wal hirfatu dani'ah. Hirfah apa hirfah? Anda mau tagi? Jumpa tak? Surat 38. Hirfatud dani'ah. Pekerjaan yang hina. Nabi ni kerja apa? Kerja contohnya petik sampah. Nisbah Nabi tak boleh lah. Nampak tak? Hina lah. Nisbah orang awam pun orang pandang tu benda yang hina. Hina dari segi apa? Dari segi martabat kedudukan. Tapi pekerjaan tu halal. Itu halal. Rezekinya halal lah. Cuma benda lagi contoh lain. Pekerjaan sebagai tukang bekam, hajam, tukang bekam, itu juga pekerjaan hina, dianggap berjaya. Sama lah. Jadi tidak, Nabi tidak pekerjaan itu, tak ada. Wa adamu kamalil aqli, dan tidak sempurna akal, wal zakai, dan kecerdikan, wal fitnati, dan kebijaksanaan. Akal tak sempurna, akal tak sempurna pun mustahil. Tak sempurna bijak, tak sempurna cerdik, mustahil. Makna boleh kita kata para nabi dan para rasul ni pada zaman dia orang paling cerdik. Kalau dia diukur dengan IQ, maka IQ paling tinggi ya. IQ paling tinggi. Orang paling cerdik. Tak we ke orang hak jenis tak tahu benda, tak cerdik nabi ni. Cerdik bukan sekadar cerdik di kertas. Cerdik bijak sana. Dia ada ke orang ni biasa cerdik, akademik cerdik, tapi kena tipu dia orang. Kena tipu dia orang. Kena tipu dia orang. Bahaya orang tu. Dia tak boleh diukur pada tu saja. Ukur pada setiap aspek. Ya, orang dah cerdik kan? Maknanya dari situ dah cerdik ke? Tak apa, dia tak jadi nabi tu. Ada lah nabi. Wa quwwatir ra'yi. Wa quwwatul ra'yi, dan kuat pandangan ni. Maknanya pandangan ni bernas, paling bernas. Wadana'atu, contoh wadana'atul aba, hina bapak. Dana'atul aba ni bapak yang hina. Bapak hina, ayah dia tu jenis hina. Makna anak luar nikah lahir. Jenis-jenis anak luar nikah, ayah yang tidak ada nasab. Wa ahrul ummahat, dan jalang ibu. Tahu jalang ibu? Mak tu makna berzina, mustahil. Makna hina. Ayah tu orang yang hina, ataupun ibu tu orang yang pernah berzina, tak, mustahil. Wal ghilzatu, dan kasar. Nabi jenis kasar, bengih, tak. Wal fadhadhah, al fadhadhah itu orang yang buruk akhlak. Macam ngasar lah, tapi fadhah ni pada kalam dan pada akhlak. Ghilzah ni kasar, fadhah ni buruk akhlak, tak. Ada jenis buruk ngasar sama, tak. Dia nak marah amat, tak. Nabi tidak gitu. Wal fadhadhatu wal uyubul munaffiratu, dan juga keaiban, aib yang meliarkan, yang menyebabkan orang lari. Mustahil juga. Aib kecacatan yang menyebabkan orang lari. Kan barasi, seperti baras, sakit sopok. Kulit dia ada bintik-bintik bertopok putih. Baras panggil bala. Tak. Wal juzami, sakit kusta. Tak ada ke?
wa nahwi dzalika, dan seumpama demikian itu. Itu mustahil kepada para rasul dan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Wallahu a'lam. Jadi tengok para ulama bila membicara tentang rasul nabi ni, mereka tidak menyebut perkataan-perkataan yang menunjukkan hina pada nabi tidak. Hari ni isu Asia Jalil. Pelik sungguh lah. Dicerai dah. Tidak cerai lagi. Suami dia sayang ni ke suami nak buah ni? Suami sayang kan? Pakai tudung tau. Pakai tudung lampu tau. Ha? Nak ini di mana? Kelantan. Tapi sebab apa jadi gitu? Kawang. Ha? Kawang. Kawang.